Testing. Sound check. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cubaan suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara saya ke? Boleh dengar? Boleh dengar suara? Boleh Kalau boleh warm up halqum sekejap A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين
وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون صدق الله العظيم. Assalamualaikum semua. Ada ke yang dah bangun? Sekejap kabur pula mata. Apa aktiviti hari ni kepada kawan-kawan? Ada yang kerja ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak terapung suara pagi ni. Bangun. Keluarkan tangan daripada seluar. Pergi mandi. Banyak sampai lunyai. Niaga macam biasa, Mikael. Meniaga mana tu tuan? Ziarah saudara meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Salam takziah. Waalaikumsalam. Aktiviti pagi ni menunggang kuda. Terbaik Alif. Enjoy your riding. Salam perkenalan semua kepada kawan-kawan yang mungkin baru masuk live saya dekat TikTok dan juga Facebook. So, salam perkenalan semua. So, kita sekarang ni dah masuk 10 malam yang terakhir. Jadi mungkin ada yang baru follow saya, nama saya Azri atau lebih dikenali sebagai Azri Walter. Kalau saya cakap macam ni boleh dengar ke? Saya rasa macam teruk sangat macam ni. Kalau macam ni boleh dengar ke? Tanpa saya menundukkan saya punya dagu ke arah khatulistiwa. Boleh dengar? Okey. Okey, so semalam, alhamdulillah, semalam saya ada sesi berbuka puasa dengan ahli Secret Group Wild Stallion. Ada yang hadir semalam? Semalam saya ada sesi berbuka. So lepas berbuka tu, lepas isyak, so kita orang lepak-lepak, sesi sharing santai. Semalam seronok lah. Semalam saya jumpa dengan kawan-kawan baru. Ada yang datang daripada Bandar Penawar, Kota Tinggi Johor, kerjaya sebagai pilot kapal. Kemudian semalam ada jumpa dengan kawan-kawan, ada yang datang daripada Terengganu. Lepas tu ada semalam, ada kawan tu, seorang tu nama dia Rahsia. Dia semalam sharing antara benda yang mungkin boleh belajar. Semalam dia sharing dengan kita orang lah. Dia pernah ada pengalaman berhutang dengan seramai 10 orang ahlong. Dia ni level motherfucker dah, okay? Dia dah level tinggi. Dia dah level tinggi punya. Berhutang dengan 10 orang ahlong. So dia manage untuk keluar daripada masalah tu, very stressful. Dan dia semalam dikongsikan macam mana cara dia keluar daripada masalah hutang alung. Lepas tu apa nasihat dia kepada kita orang ahli Secret Group. Seronok lah, alhamdulillah. Banyak-banyak benda belajar. Dan sambil tu ada yang student, ada yang dah kahwin, ada yang single dan sebagainya.
Salam hujung minggu, Faizal. Feris Omar cuba kongsi. Tak acik lah. Okay. Kalau nak tahu, masuk secret group lah. Lepas tu semalam, kita orang banyak sharing pasal lelaki in this modern world, menguruskan diri sebagai lelaki dan sebagainya. Cuma pengajaran dia, dalam apa dia pesan semalam, sebab dia silap satu lah bila dalam keadaan susah kan. Susah, pergi minta tolong kat kawan, minta tolong kat sini apa, nak buat loan bank pun tak boleh. Jadi satu-satunya solusi yang dia buat adalah penyalung. Jadi kita semua elakkan lah, okay? Nanti terapung 7 kerak bumi nanti. Macam mana nak mandi pagi ni bang, Ahmad Dani? Keluarkan tangan daripada seluar dulu dek. Alhamdulillah tuan, semalam isbah. Firdaus Azhar dah sampai tuan. Kepada kawan-kawan yang datang semalam, semoga selamat sampai ke destinasi. Okay? Salam, nak beli kopi tapi tak boleh datang Putrajaya. Waalaikumsalam. Tak apa, nanti awak duduk mana? Tak apa, nanti insyaAllah lepas raya, saya akan cuba sampaikan min kopi ni ke seluruh jagat raya. So kepada kawan-kawan yang tak tahu, saya juga ada buat perniagaan kedai kopi. Buku dah post ke? Dah. Ada yang dah post. Kepada kawan-kawan yang dah beli buku, so dalam proses hantar tracking number. Dan kepada kawan-kawan yang dah beli buku, so kita ada sampul gaya kepada 5 orang yang bertuah. 7 hari bulan guys, kau ingat 7 hari bulan April. Save dalam kau punya kalender. 7 hari bulan April. Dalam live TikTok ni, saya akan bagi tahu siapa yang terpilih. Saya akan random pilih untuk dapat duit raya. Tapi tak ramai lah, 5 orang. Dan tak adalah banyak sangat. Bernilai RM1,000, 500. Lepas tu lagi 3 orang, seorang 100. Okay, kepada kawan-kawan yang nak dapatkan buku, kalau dekat TikTok ni, buku yang Enyak Sampai Lunyai ni, kalau dekat TikTok ni boleh tekan link kat dekat profile saya. Kalau dekat Facebook, nanti korang tengok dekat ruangan komen. Biar saya tolong siapa nak loan, syarat bisnes cash flow stabil. Terima kasih tuan. Cuma saya dekat sini selalu advise kawan-kawan saya, terutamanya yang nak buat bisnes lah. Untuk permulaan buat bisnes tu, kalau selagi yang boleh, elakkan daripada buat pinjaman bank. Terutamanya bisnes di zaman moden lah. Hari ni kita tengok dunia perniagaan ni dia hyper kompetitif. Macam awak jadi agent buat loan, memang betul awak meniaga, nak closing sales, so awak dapat commission. Lepas tu nanti yang diorang buat loan ni yang tergapung. Jadi tak ada masalah pun, cuma kita kena bagi tahu diorang benda yang betul. Okay, based on pengalaman saya, untuk memulakan bisnes, khususnya kalau orang tu baru start, elakkan daripada buat pinjaman bank. Sebab kalau kita ikut statistik, dalam tempoh 3 tahun yang pertama, 90% bisnes baru akan bungkus dan katup. So kalau kita buat loan bank dalam keadaan bisnes dah bungkus, kita still kena bayar juga. Okay? Selamat pagi peniaga Apam balik. Selamat pagi. Semoga murah rezeki. Dah approve join secret group. Okay, kepada yang dah request tu, nanti tunggu. Kalau ikut SOP 24 sampai 72 jam. Okay? Kalau dah lebih daripada tu, boleh hubungi saya ataupun admin. Salam, waalaikumsalam. Pagi ni cermata Lewis Hamilton baju Tiger Woods. Okay, tu kawan-kawan yang kat Facebook, okay, ada apa masalah yang mungkin saya boleh bantu, kita berbual guys. Phone apa ni? Kualiti kamera gila padu, Alcatel. Alhamdulillah. Sebenarnya adik-adik semua ataupun akak-akak, abang-abang yang usang hari ni, ramai tanya saya pakai handphone apa, kamera apa. Sebenarnya korang kena faham, apabila kita tampan, maka lensa kamera kita tidak boleh memberikan apa-apa impak. Okay? Sebab ada case saya dah recommend dekat adik-adik ni, beli handphone jenis Alcatel dekat Shopee, dekat kedai sekian-sekian. So bila dia beli, dia tengok wajah dia marah kat saya. Cuma silap saya lah sebab saya tak bagi tahu detail. Sebenarnya handphone tak datang sekali dengan wajah. Okay? Terutamanya macam Puan Syahira, wanita-wanita yang sekarang ni tengah kelang kabut masing-masing cari tudung, betul tak?
Ada banyak kes saya pernah cerita, tapi saya cerita lagi lah. Mungkin ada Kak Rohani baru sempat masuk live pagi ni. Ada banyak kes kalau kita tengok dekat Shopee ataupun dekat TikTok Shop, pelanggan marah-marah dan mengadu. Yang mana tudung yang dia beli tak elok, tak lawa katanya. Sebab ramai orang dia tak faham. Bila dia tengok gambar dekat TikTok Shop ataupun dekat Shopee tu, bila nak memperagakan kita punya produk, kita akan pakai model yang mana wajah semua terletak. Yang mana pakai filler, hidung dia tajam, lepas tu tai lalat dia lukis, tai lalat pelesu, lukis bulu kening. Jadi bila photoshoot tu dan dia melibatkan selain daripada filter, dia juga melibatkan banyak touch up, Adobe Photoshop dan sebagainya. Hantar cuci kodak. Jadi memang elok. Jadi bila Kak Rohani ni, dia beli tudung tu, dia tengok wajah model. So bila dia pakai, dia adalah Rohani yang standard. Dia pun paling kuat produk dia pakai temulawak. Dia pula dah usang. So bila dia pakai, dia marah. Dia marah-marah. Yang selalunya bila dia marah, marah siapa? Marah lakinya Haji Bahrom tengah baca surat khabaran yang siampau. Tak ada pokok pangkal. Orang tu tak tahu apa pasal, dia yang kena marah. Jadi kepada akak-akak semua, ingat, okey, apa-apa tudung, baju yang akak beli semua, dia tak datang sekali dengan wajah dan tak datang sekali dengan badan. Kita hanya beli produk sahaja. Okey, kawan-kawan semua. Sama macam mikrofon lah, dia tanya saya, mic apa ni pakai? Kat mana beli? Saya dah bagi tahu kat mana semua. Jadi bila dia pakai, dia tak jadi sebab suara datang asing. Okey, saya harap perkara ni semua orang faham dan tidak berlaku lagi huru-hara dan malapetaka, khususnya kepada peniaga-peniaga online. Kesian kat dia orang. Okey, jenuh nak fikir cari solution. Benda sama je kau cakap, tak ada modal lain Syarul. At least Syarul ada modal. Okay, Syarul sabar. Kepada kawan-kawan yang mana bita di awal pagi macam Syarul, semua ni semua sabar. Mana-mana lelaki loser yang benci diri dia sendiri because dia tidak ada achievement dalam hidup, korang punya session akan ada di hujung live ini. Okay, saya faham sebab dalam terlalu banyak benda dalam dunia ni kita boleh buat. Bila kita masuk live orang pagi-pagi dan kita marah, sebenarnya something wrong somewhere deep inside dalam hati kita. Saya tahu. Mungkin macam Syarul ni waktu sekolah dulu, wakil sekolah dia simpanan. Bila kita main bola simpanan, jersey yang kita pakai tu selalunya dia dah lama tak basuh, faham? So dia akan membawa sehingga kita dewasa. Dia punya huru-hara dekat kita punya minda dan sebagainya. Dia memberi kesan kepada kita punya pembesaran. Dan saya faham bila pemain simpanan ni banyak minum sirap, tapi bila minum dia rasa air masak. Okey? Jadi semua kena faham. Apa-apa saya nak ajar kepada kawan-kawan semua, mungkin ada kadang-kadang ada orang dewasa lupa nak ajar. Yang pertama sekali, apa-apa sahaja kegagalan yang berlaku dalam hidup kita, kita kena ingat guys, dia tidak ada kena-mengena pun dengan kejayaan orang lain. Okay? Supaya kita boleh hidup dalam keadaan tenang, nyaman. Kalau workmate suka cakap belakang dikira toxic environment tak? Okay, memang macam tu, macam apa yang berlaku sekarang ni. Bila ada orang start cakap pasal kita, ataupun start cakap belakang, maksudnya kita style. Okay, sebab kita berada di depan, dia ada kat belakang. Dan imagine dalam terlalu banyak benda dalam muka bumi ni, kalau orang tu dia boleh cakap pasal kita, maksudnya kita style. Okay, itu adalah satu tanda bahawa awak style. Teruskan buat apa yang awak buat. Semoga sukses setiap penjuru hidup. Kami, Assalamualaikum. Macam mana nak jaga anak rambut dekat kepala? Masalah. Banyak perkara sampai anak rambut. Anak rambut jadi macam mana tu? Okay, kepada kawan-kawan lelaki, ni saya nak share sikit lah. Sebenarnya saya faham, in this modern world, bila mungkin macam-macam produk ke apa benda, kadang-kadang lelaki ni dia selalu rambut dia gugur kan. Kadang-kadang ada yang start lambat. Start lambat ni contoh mungkin korang boleh tengok lah masing-masing cermin. Dia rambut ni ada orang dia start sini. Dia dekat sini dah start. Ada orang dia lambat start, dia sini baru start.
Okay, di sini membawa ke belakang. Macam cerita Fong Sayuk, korang pernah tengok tak? Kalau kita tengok dia daripada depan, nampak macam botak. Tapi bila dia pandang tepi, rupanya belakang ada. Panjang belakang. Okay? Jadi, supaya tak sugul, kan? Jadi tak payah pening-pening, shave dia semua. Okay? Shave semua rambut ni, jadi tak payah pening kepala. Terutamanya lelaki lah. Kalau wanita lain cerita. Dahi sulah orang Kelantan panggil bang. Dahi sulah kan. So jangan risau banyak, okay? Confident perlu ada ke? Lagi sekali, saya tak boleh nak scroll lah. Lagi sekali. Saya berjaya setahun rehat jaga anak. Ya, Feris, bawa ni Feris Omar, tolong 2-3 orang pegang Feris Omar ni. Nampak dia membuat tu. Tuan, ya cukup tuan. Tadi tuan dah cakap tu, kita semua dah tahu dah. Okay, mana-mana kawan-kawan yang nak iklankan perniagaan apa semua, sekali dua cukup. Jangan banyak kali. Sabar. Minum tak boleh pula. Pergi lari ambil tasbih ke apa dulu. Bawakan berzikir ke apa, bawa bertenang. 2-3 kali cukup. Jangan sampai setiap masa. Bagi peruntukan untuk orang lain. Seorang sikit. Okay? Kita faham. Saya faham. Okay? Semua orang struggling, nak meniaga pula keras sekarang ni. Jadi kita nak nak memperkenalkan perniagaan kita dan sebagainya. Saya faham. Okay? Cuma jangan banyak sangat. Azhar, awal bangun bang. Alhamdulillah Azhar. Macam mana menghafal jangka masa yang lama? Hafal apa tu dek? CP ke apa? Kalau CV ni tak payah hafal, rupanya dah besar kita boleh pakai calculator. Cuma dulu dia tak bagi tahu. Mungkin ramai tak perasan kepada adik-adik yang dah besar. Sebenarnya bila dah besar, kita boleh pakai calculator. Dulu kat sekolah tu memang kena hafal lah sebab kita nak jawab exam. Jadi bila dah besar ni, dan lagi best bila kita katakan kita buat bisnes, nanti kita boleh hire orang untuk tolong kirakan. Terutamanya diorang yang belajar account, yang belajar 3-4 tahun. Apa kelebihan botak rambut nombor 1? Kenapa ada orang simpan rambut panjang? Wan, tak tahu Wan. Dia terpulang pilihan masing-masing Wan. Ada orang kadang-kadang tak mau renyah-renyah kan. Tak nak pening-pening. Ada orang dia bila ada rambut, itu yang dalam wallet dia kena ada sikat warna coklat tu, boleh ada runcit. So ada orang tengok masing-masing minat. Tak kisah pun yang mana-mana. Sehari push up berapa bang? Terima kasih dek soalan. Macam saya dah tak pakai bilangan sebab dia macam ni, bila kita push up ni, kita always nak challenge kita punya kemampuan kan. Mula-mula 1, lepas tu 2, lepas tu 3, lepas tu 4, lepas tu 5. Macam saya dah level push up terapung dek. Jadi saya tak pakai berapa, saya pakai jumlah jam. Contoh sekarang ni saya boleh push up terapung kat udara, bercanggah dengan graviti 25 minit. So sekarang ni rekod 25 minit. So nanti saya nak naikkan 26, 27 macam tu. Okay? Jadi saya tak pakai bilangan. Saya lebih kepada pakai masa. Salam bang, umur 26 baru nak start saving sebab enjoy je dulu, masih belum terlambat ke Aidil? Tak ada masalah Aidil. Ada kawan-kawan kita kat sini umur 49 pun belum sempat simpan. Jangan risau Aidil. Okay? Jangan risau. Sentiasa ada ruang untuk kita improve. Okay? 26 tak apa. Masih ada peluang lagi. Lepas tu Aidil kena ingat untuk kita orang Islam, ini jarang diberitahu oleh pakar-pakar keuangan ataupun doktor palasapah dalam bidang keuangan. Untuk kita orang Islam, kita simpan duit, kita mesti kena ada tujuan. Okey kawan-kawan, ingat ni pesan saya, bagi tahu anak-anak korang, jiran dan sebagainya. Sebab kalau kita simpan tidak ada tujuan, nanti kita bukan simpan, kita jadi kumpul. Kumpul macam siapa? Macam korun. Faham? Jadi kita kena ada tujuan. Okay, kenapa simpan ni? Okay, simpan tujuan untuk kahwin. Kalau ada orang nak. Okay, tujuan simpan untuk buat deposit beli rumah. Tujuan simpan untuk emergency. Dia ada tujuan. Faham? Jadi kalau tak ada tujuan, tak payah simpan. Jadi sebab kenapa ramai orang tak ada simpan? Sebab tak ada tujuan. Tak, ni serius Jangan kumpul. Kumpul macam korun. Bang, kisah Hafiz part 2 bang. Oh yang tekat. Okay, lagi satu saya nak bagi tahu korang. Sekarang ni kalau kita tengok ada modus operandi yang baru
untuk scam duit orang. Saya faham korang mungkin banyak makan perasa tambahan, makan ramen colour pink, lepas tu ada yang isap keset, ada yang minum air daun semalu, ada yang isap okok seludup kedai Aceh. Membuatkan otak korang kurang berfungsi. So korang kena faham, sekarang ni modus operandi yang terbaru, dia akan add korang dalam grup Telegram. Lepas tu, geng dia juga akan bagi tahu dalam grup tu, saya baru sahaja dapat withdraw duit. Saya baru invest 500 3 hari lepas. Hari ni saya dah dapat 500. Dia hantar screenshot, receipt bank. Dan kau pula memang tengah teruk kehidupan kau. So kau tengok, wow, ini cepat 3 hari dah boleh dapat 300 untung. Maka kau pun transfer duit. Jadi kawan-kawan ingat ni, dia punya kaedah untuk kita mengenal pasti bahawa sesuatu itu adalah scam, simple je. Bak kata orang kampung saya, too good to be true. Apa-apa benda yang dia buat sikit dapat banyak, duduk garu telur boleh kaya, itu memang tak masuk akal. Sebab korang kena tahu, takkanlah kita orang semua bodoh. Kalaulah benda tu memang betul, takkan kita separuh mampus macam-macam kerja, betul tak kawan-kawan? Okay, jadi jangan senang sangat kena tipu. Sebenarnya semua geng-geng scammer ni, dia punya sasaran pelanggan, dia punya sasaran adalah orang-orang yang benak. Jadi yang akan jadi lauk dia orang adalah orang-orang yang benak. As simple as that. Jadi supaya selamatkan diri korang daripada kebenakan 7 keturunan, elakkan makan benda-benda yang merosakkan kepala otak. Okay? Boleh guys Kesian kalau tak tengok nanti. Ada abang tu cincin besar-besar, tunggu dekat kedai. Ingat tunggu apa? Rupanya baru lepas invest duit KWSP 10,000. Orang tu kata boleh dapat 100,000 dalam masa sebulan. Dah 85 tahun dia tunggu duduk situ. Kesian. Jadi korang kena bagi tahulah. Mungkin mak ayah korang. Sekarang ni kan mak ayah pun ada handphone kan. Jadi korang kena ajar dia orang. Kalau dapat link apa-apa, jangan main tekan aja. Okay? Boleh saya? Kena educate benda ni. Abang gangster ya bang? Tak dik, saya Lia namun jinak dik. Abang, saya idola. Tak jawab. Saya pengkit. Pengkit? Oh, peminat. Ingat pengkit tadi. Pengkit tak boleh separuh masak tak boleh. Semoga kembali ke pangkal jalan. Mana-mana lelaki yang separuh masak, saya doakan semoga kembali ke pangkal jalan. So selalunya macam inilah kawan-kawan semua, kepada lelaki lah khususnya. Kalau korang adalah lelaki yang emotional, maksudnya mudah marah-marah, kan? Macam tadi tu pagi-pagi dah macam nak marah-marah, merajuk apa semua. Selalunya mungkin ada kena-mengena dengan korang punya hormon. Sepatutnya lelaki, kita punya the highest hormon dalam tubuh badan kita adalah testosteron. Tapi bila korang makan pun tak jaga, sarapan tadi sahur makan ramen colour pink, otak korang lama-lama rosak. Sebab tu estrogen korang naik. Bila estrogen naik, korang lebih kepada banyak energi feminin. Korang adalah lelaki tetapi banyak kecil hati. Okay? Banyak terasa kecil hati. Sebab dulu kita faham, segelintir wanita je suka luah perasaan dekat story. Betul tak? Gelapkan gambar profil, luar-luar perasaan. Betul? Tapi kalau korang perasan lah, semenjak kewujudan macam-macam makanan yang merosakkan kepala otak dan lifestyle yang tidak sihat, ramai lelaki pun jadi hatinya halus sehalus sutera. Okay, jadi mana-mana lelaki yang mudah kecil hati, okay, so korang kena jaga korang punya diri korang. Sebab kita tengok dalam masyarakat kita ni, dalam dunia ni lah, kalau bab penjagaan diri ni selalu wanita okey. Wanita jaga diri. Punyalah jaga diri dia sampai dia lukis tag lalat pelesu. Dan bila orang faham menjaga diri ni adalah wanita, ramai lelaki tak jaga diri dia. So lelaki pun kena jaga diri. Tapi kita jaga diri tak adalah keluar rumah pakai compact powder ataupun lukis bulu kening ataupun yang macam-macam. Maksudnya jaga diri ni kita jaga dari segi pertama, kita punya fizikal kita mesti kena strong. Supaya kita boleh meneruskan tanggungjawab kita untuk protect and provide.
Okay. Pasang lagu My Brother. Buku Nyak sudah habis ke tuan? Cari di bio tak jumpa. Ada. Dekat bio ada. Kalau tak ada tu maksudnya dah tak lama tu. Apa guys tanda dia? Bila orang tu tengok tak jumpa, dia ada tanda dia. Selalunya dalam 2-3 Jumaat je. Baik awak tengok lain sekali. Tak gurau. Gurau. Ada tu. Ada. Boleh tak lukis bulu kaki? Ahmad Hassan. Ahmad Hassan. Kalau boleh, cuba ambil wuduk dulu pagi-pagi ni. Mungkin wuduk yang subuh tadi dah start batal. Itu yang bukan-bukan tu. Macam sampai nak lukis bulu kaki. Tak ada apa faedah pun Hassan. Terutamanya untuk lelaki. Ada pula nak lukis bulu kaki. Tolong guys, 2-3 orang bawakan Hassan ni wudukkan dia. Spender. Share hilangkan rasa mengantuk. Tak, kalau ngantuk, kena tidur je kawan-kawan semua. Penawar untuk mengantuk adalah tidur. Betul ni? Kau tak percaya kau letaklah mancis ke, hentak kepala kat dinding ke, tak boleh. Penawar kepada mengantuk adalah tidur. Cuma janganlah tidur sampai 8 jam, baik kau mampus terus. Okay, macam terlalu ngantuk pagi ni, katakanlah kau kerja. Hari ni hari Ahad, kau pula duduk belah pantai timur ataupun Johor, kau kerja pagi ni. So katalah pagi ni kau mengantuk. Okay, solution dia tidur. Tapi tidur sekejap lah, mungkin 20 minit, 15 minit. Kalau pagi ni kau tidur 8 jam, baik kau terus mati. Okay? Bang, berdosa tak jual mercun? Dia benda tak ada manfaat, dik. Kalau boleh, ada banyak benda lain adik boleh jual. Kalau tak ada tujuan hidup, macam mana tuan? Kepala otak kau macam mana? Kau ni wanita ke? Siapa tadi? Wanita ke lelaki? Macam mana boleh tak ada tujuan hidup? Tidak aku ciptakan jin dan manusia semata-mata untuk beribadah kepadaku. Itulah tujuan hidup. Tujuan kita hidup adalah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Saya bukan nak ceramah, walaupun liar namun jinak kan. Benda ni basic, betul tak? Puan, akak-akak semua, betul tak apa saya cakap? Kalau salah, betulkan saya. Tujuan Allah cipta kita semata-mata untuk beribadah. Macam mana tak ada tujuan hidup pula? Kalau awak wanita, awak start rasa hidup awak kosong. Kalau awak rasa tak ada tujuan hidup, awak check balik awak punya produk kosmetik tu. Saya syak awak banyak beli dekat TikTok Shop. Harga yang dalam RM9.80 dapat 3 set. Awak tengok balik. Sebenarnya benda-benda macam tu rosakkan otak sebenarnya. Ni saya serius guys. So ada banyak bahan-bahan di dalam produk kosmetik, perfume, produk kosmetik ataupun suplemen yang korang consume. Ada bahan dalam tu yang mungkin boleh mengganggu gugat korang punya hormon. So kena check. Okay? Selain daripada jaga makan. Sebab wanita ni maklumlah, kita semua sedia maklum, wanita adalah makhluk yang sukakan kecantikan. Betul tak? Sebab tu, kalau dekat Malaysia ni, untuk menjadi jutawan kat Malaysia, ni saya cerita jujur ni. Kalau kau nak jual produk kepada wanita, kau jual apa sahaja yang boleh membuatkan diorang kurus dan juga putih seperti bihun dalam tempoh jangka masa yang pendek. Kalau kau boleh jual benda ni, insyaAllah kau kaya teruk. Sebab ada ramai orang, dia entah macam mana, dia kulitnya coklat macam saya. Tiba-tiba dia nak jadi putih. Dia overweight, lepas tu dia nak kurus. Kalau dia overweight, impian dia adalah kurus, kulit dia coklat nak jadi putih, maka cita-cita dia sama ibarat nak jadi bihun. Faham? Itu untuk wanita. Dan ada peniaga-peniaga yang tidak beretika, so diorang boleh buat je produk ni OEM dekat mana-mana. So ada macam-macam bahan dalam tu. Apa nama? Merkuri apa nama? Bukan kari. Okay, kari tu lauk. Merkuri dan sebagainya lah. Dia boleh mengganggu gugat hormon wanita. So korang kena selalu check. Okay, walaupun pakai di kulit.
So kena check. Kepada lelaki sama. Kau tengok kalau bini kau asyik meroyan je kerja, kau kena check dia punya produk. Sebab tu lelaki pun kena ada banyak knowledge. Okay? Waalaikumsalam. Live pagi. Ya. Sebab bayangkan kalau saya tak live, kau nak tengok apa? Faham? Kadang-kadang ada orang marah saya, asyik live je abang ni. Adik-adik semua. Kalau saya tak live, korang nak tengok apa? Tak banyak dah wajah tampan macam ni dekat Malaysia. Jadi at least ada sesuatu untuk korang tatap. Bang, saya kerja HR. Okay. Betul ke HR ni dia kena ada kebolehan memuncungkan mulut dia punya ni? Kenapa? Saya tak tahulah. Mungkin saya tak belajar HR. Tapi saya tanya aja. Okay, jangan emotional. Berdasarkan pengalaman saya bekerja dan bergaul dan terlibat dengan HR dia lebih kepada muncung. Kenapa? Adakah memang dia termasuk dalam silibus di universiti? Ke ataupun sebab selalu uruskan orang, perangai macam-macam, jadi itu yang sebab selalu muncung? Boleh saya tahu? Bagi habis sudah, bang ngaji sikit, baik-baik dah insyaAllah. Teruskan beri nasihat semangat kepada lelaki di luar sana. Terima kasih Puan Rosnah. Puan Rosnah pun sokong saya. Cuma saya tak berapa faham kenapa ada lelaki marah saya. Saya tak ada ajak lelaki buat jahat tau. Pernah ke saya suruh lelaki, marilah kita minum air daun semalu, ada ke? Tak ada. Saya tak berapa faham tu. Banyak video saya kena ban. Padahal saya ajak lelaki, sukses setiap penjuru hidup. Kita handal semua. Brother ambil gambar dekat bazar semalam dari Afrika ke? Dia penyanyi My Brother, My Mother, My Father, My Auntie, My Uncle, My Jiran, My Brother, My Brother, My Brother. Daripada Zimbabwe. Datang daripada Zimbabwe, nak beli mint coffee. Laki tergugat tengok orang macam abang. Oh, sebenarnya itu yang sebenarnya tak berapa betul. Sepatutnya, macam saya kan, Alhamdulillah. Saya dah capai banyak perkara yang diingini oleh lelaki di usia yang muda. Pertama, katakanlah sukan. Ramai lelaki minat sukan. Contoh bola sepak. Ramai lelaki, kelebihan dia adalah menonton bola sepak. Macam saya pernah main bola wakil negara. Seterusnya dalam bidang kerjaya. Saya pernah buat macam-macam kerja, pernah kerja kerajaan, dapat anugerah perkhidmatan cemerlang. Lepas tu saya buat bisnes, ada macam-macam bisnes. Jadi saya rasa sebenarnya lelaki, dia bukan kena marah saya, dia kena kawan dengan saya. Betul tak? Sepatutnya lah. Jadi tapi sebenarnya simple je. Dia, bukan saya lah saya nak ajar korang skill, boleh? Sebab ini adalah skill bersosial. Bukan saya je, korang kat tempat kerja. Dia macam ni guys. Bila-bila masa ada orang tak suka kita. Okay? Walaupun kita tak buat jahat kat orang, katakanlah ada orang tak suka kita. Selalunya, kenapa dia jadi macam tu? Sebab dia ada benda yang dia nak, yang kita berjaya buat, tapi dia tak ada. So, faham? Sebab tu dia rasa macam tu. Tapi sebenarnya bukan dia sebab dia jahat. Dia orang baik. Manusia ni asalnya baik. Sehinggalah mereka dirasuk setan. Jadi, kita punya musuh ni bukan orang, bukan manusia apa semua. Musuh kita adalah setan. Jangan gaduh sesama kita. Sebab kita ni pun dah banyak berpecah dah, betul tak? Kita berpecah sebab politik, berpecah disebabkan aliran agama, berpecah sebab kita punya pemikiran, dah banyak sangat berpecah. At least kita kena adalah benda-benda yang membuatkan kita ni bersatu. Dan saya mendorong kawan-kawan semua, khususnya kawan-kawan saya beragama Islam, Melayu, untuk kita terus memberikan sokongan kepada usahawan-usahawan tempatan. Okay? So kita terus, kalau kita nak membelanjakan sesuatu, selagi yang boleh, kita try cari.
kita tengok option. Siapa usahawan-usahawan tempatan yang ada buat bisnes, yang jual sesuatu, kita cuba utamakan yang itu. Okay? Sebab sebenarnya nak tak nak, spending power dekat Malaysia ni memang kita lah. Sebab kita adalah majoriti, khususnya orang Melayu kan. Dan kita lain, kita macam kita, bila kita membelanjakan duit untuk orang Islam, kita ada satu lagi elemen, iaitu kita mengharapkan ada ganjaran pahala daripada Allah Azza wa Jalla. Baru faham maksud isbah. Usahawan tempatan untuk kita baiki sikit bab servis ni, betul, setuju. Maksudnya, betul, saya pun buat bisnes, saya pun ada banyak silap, tapi kita bagi peluang. Kita try lah. Kalau tak okey, tak apa. Kita try lah cari benda yang kita rasa okey. Tapi kita bagi peluang kepada usahawan tempatan. Tak dinafikan, ada usahawan tempatan yang andal, ada yang tak berapa okey. Tapi at least kita try bagi dia peluang. Okey, ada soalan? Waalaikumsalam. Selamat datang kepada kawan-kawan yang baru masuk. Salam perkenalan semua. Selamat berpuasa. Syahrul dah sedar. Kenapa tu? Kalau rambut boleh tapis energi negatif. Belajar cakap Cina okey tak? Okey. Sebab banyak perkara yang melibatkan bahasa Cina sekarang. Boleh, bagus. Sesok sore anak Neng. Sudah. Ni apa bahasa ni ? Kalau boleh, bahasa Melayu dulu guys. Saya buat bahasa ni, bahasa Bugis belum boleh baca lagi. Ni apa perkara? Arek selfie Jawa ke apa? Maafkan saya saya belum menguasai lagi. Bukan mudah guys. Ada dia tulis bahasa Jawa. John, tulis bahasa Melayu dulu. Juling biji mata baca. Kita kena tapau semua sektor. Ya. Teruskan. Cuma saya punya cadangan macam ni lah. Kita elakkan macam gaduh-gaduh antara kita, okey? Gaduh-gaduh sesama kita. Siapa setuju dengan saya guys? Kita elakkan, bias kita akan ada perbezaan pandangan, perbezaan pemikiran, betul. Sebab itu adalah fitrah sebagai manusia. Kita memang akan ada perbezaan. Tetapi, selagi yang boleh, kita cari titik persamaan untuk kita bersatu. Sebab saya tengok kadang-kadang sayang kita, sesama kita, orang Islam, kita semua ni sedara, betul? So, bila kita bergaduh antara satu sama lain, saya rasa rugi. Faham tak? Jadi kita kawan semua orang, salam, kita berkawan. Tak kisahlah kalau kita ada benda yang tak setuju, okey. Kita teruskan buat apa yang kita setuju. Macam saya punya mesej sebenarnya, saya tak ada paksa orang jadi macam saya ke, force orang, tak ada. Saya just kongsi kepada orang lain apa yang saya rasa saya percaya tentang hidup ni. Apa yang saya dah buat, saya berjaya capai sesuatu dalam hidup, saya share dengan orang. Agree to disagree. Kalau tak setuju tak apa, kita still kawan. Faham? Boleh guys Boleh kita salam semua? Abang buat lawak. Okay, terima kasih deh. Walter stand for what? Okay, kepada yang baru tengok kan. Walter ni adalah jenama brand saya. Saya punya nickname daripada kecil, macam mak bapak saya, atuk semua panggil saya Otter. O-T-E-R. Jadi bila saya satu hari saya nak buat jenama sendiri, jadi saya just commercialkan Otter tu jadi Walter, itu je. Okay? Tapi saya lahir di Diamond Bay. Tapi tak ada kena-mena pun dengan keturunan Mat Lasih. Saya bukan keturunan Mat Lasih, saya Melayu. Saya nak berniaga tak ada modal. John Harris. Okay.
kepada sesiapa yang nak berniaga, in this modern world, sebenarnya cadangan saya, cuba explore perniagaan yang melibatkan online. Okey, saya nak tanya kawan-kawan, siapa ada buka peluang orang lain boleh join affiliate, ada tak? Kalau ada, korang type saya guys. Jadi saya nak kawan-kawan lain yang mungkin tengah mencari peluang, jadi korang boleh tengok. Okay, siapa yang ada peluang, dia ada bisnes dia, boleh buat affiliate. Korang type saya, lepas tu yang baca semua, korang tengok dia siapa, lepas tu korang message dia tepi. Lepas tu tanya dia. Boleh? Cuba boleh kongsi peluang kepada kawan-kawan yang lain. Sebab kalau nak start bisnes, seboleh yang mungkin kita guna apa yang kita ada. Kalau katakanlah kita tak ada duit. Kalau 30 tahun dulu, memang betul, bisnes ni memang kena pakai duit. Bisnes adalah untuk orang kaya sahaja 30 tahun dulu. Tapi sekarang, bila datang zaman moden, semua orang boleh start bisnes. Boleh berniaga dekat TikTok Shop, boleh berniaga dekat Shopee, macam-macam. Dan ada orang dia share link Shopee je, pun boleh buat income juga. Jadi semua, sesiapa yang tak tahu, jadi korang kena gunakan masa lapang korang untuk belajar benda-benda baru ni. Ada banyak je maklumat kat luar sana. Ada berbayar, ada yang free. Kalau tengok kat YouTube pun ada macam-macam orang ajar. Okay? Memang nak try tapi tak tahu cara. Macam saya cakap tadi, cuba search. Ada banyak maklumat dekat internet. Hari ni weekend tapi saya kerja. Saya sogol sekarang ni. Jangan duduk dik. Awak kerja apa? Cuba berdiri, mundar-mandir dulu. Boleh tak saya nak jumpa dengan abang? Minat dengan abang? InsyaAllah boleh dik. Nanti jemput masuk secret group. Kita ada perjumpaan setiap bulan mata ke mata. Saya buat bisnes tak ada modal. Satu unit boleh dapat commission 300-450. Tu ada ramai sebenarnya. Cuma masih ada orang dia faham nak berniaga ni kena ada duit modal dulu. Kalau dulu memang betul, tapi sekarang dah boleh. Waalaikumsalam. Advice untuk orang yang nak jadi cikgu. Nabil. Jadi cikgu Pada hemat saya, nak jadi cikgu ni mesti dia ada soul. Dia kena ada jiwa untuk menjadi pendidik. Bukan semata-mata kerana gaji. Kalau semata-mata kerana gaji, contoh kau jadi cikgu PJ. Ketika kau masuk kelas, kau ambil bola, kau capak kat badang, lepas tu kau suruh budak-budak pergi kerja supaya kau boleh lepak kantin, minum Neslo Ice. Itu nampak dia sebab duit. Tapi kau kena tahu dulu. Sebab jadi cikgu ni, keseluruhan hidup kau always akan menjadi pendidik. Engkau akan ajar anak-anak orang yang datang daripada macam-macam latar belakang pemikiran, ekonomi dan kehidupan. Adakah engkau orang yang... Sebab ada orang dia tak boleh ajar, korang tahu kan? Dia kalau orang tu benak, macam tu. Kau tahu kan? Ada orang dia memang tak sesuai guys. Dia katakanlah dia banyak knowledge, tapi dia tak sabar. Kalau orang tu tak faham-faham, jadi dia boleh tampar dia punya tengkuk. Yang ini tak sesuai jadi cikgu. Okay? Betul. So kau kena tengok. Sama macam nak jadi doktor. Okay, dia macam ni. Saya ada pengalaman dulu. Dulu saya kan kerja kerajaan kan. So saya pernah menguruskan pengambilan pegawai perubatan grade UD 41 ataupun bahasa senang faham dia doktor. Jadi doktor ni ada banyak ketika budak-budak yang belajar ijazah perubatan dan pembedahan ni, doktor ni, dia balik daripada overseas. Okay, sebenarnya memang betul dia orang tak pernah tahu secara realiti lifestyle sebagai doktor tu macam mana. Sebab dia nampak dalam TV, dalam filem, dalam drama doktor ni, dia pakai baju warna putih, lepas tu ada kalkulator dekat leher, tiba-tiba jumpa keluarga dia, saya boleh selamatkan anak makcik.
mujur dia dihantar cepat ke hospital macam tu. Dia nampak macam apa tu sign-sign surat. Faham tak? So rupanya bila jadi doktor, terutamanya doktor pelatih, dia panggil housemanship. Bila doktor ni, hidup dia tu, dia kena hamburkan hidup dia kepada masyarakat. So bayangkan setiap hari kau akan jumpa orang yang macam-macam penyakit. Adakah kau boleh lalui kehidupan macam tu? Faham? Engkau sanggup tak? Kena tak dengan jiwa kau? Sepanjang hidup ni kau akan jumpa orang yang macam-macam penyakit. So kau sanggup tak? Contoh, katakanlah kau ditugaskan di bahagian pedalaman. Tiba-tiba pakcik ni datang. Pakcik ni ketuk pintu, kau sebagai doktor kau cakap masuk, lepas tu pakcik ni pun duduk. Kau sebagai doktor kau tanya pakcik ni, pakcik sakit apa? Bayangkan pakcik ni pedalaman. Lepas tu dia tengok kau, lepas tu dia marah kau, dia maki kau. Doktor, kalau saya tahu saya sakit apa, buat apa saya datang sini doktor? Doktor tak boleh fikir ke? Saya ingat ke doktor ni ada otak? Bayangkan. Macam mana kau rasa? Agak-agak kau mungkin akan inject dia dengan booster yang ke-6 ke? Ataupun inject dia dengan BCG. Contoh. So benda-benda macam ni, guys, kena tahu. Boleh kepada akak-akak, abang-abang, mungkin adik-adik. So sebelum kita pilih nak jadi apa-apa kerjaya, kita kena tahu kehidupan dia dulu. Contoh, katakanlah impian kau nak jadi engineer. So kau kena pergi cari orang yang dah memang jadi engineer, pergi cari, tak kisahlah pakcik kau ke sesiapa, cuba tanya dia, kehidupan sebagai engineer ni macam mana lifestyle dia, macam mana waktu kerja dia, raya pertama ada kat kampung tak? So tanya. Tapi kebanyakan kita tak tanya, kita tak tahu. So bila kita kerja, kita tak nak kehidupan macam tu. Faham? Sebab kerjaya ni adalah benda yang kita buat setiap hari, kawan-kawan. Okay? Selama berpuluh tahun. Sebab tu kita kena pilih. Sebab itulah kaki tangan kerajaan disebut government servant. Servant hamba kepada rakyat, bagi berkhidmat kepada rakyat. Asmani, betul tuan. Tapi sekarang dia tak terbalik, dia marah pula. IC mana? Lepas tu kepada akak-akak yang jaga kaunter, janganlah garang sangat. Kita faham kadang-kadang mungkin awak bertelagah dengan laki pagi tadi. Sepatutnya laki awak yang hantar anak. Tapi entah macam mana laki awak ada meeting, dia kena pergi awal. Disebabkan dia pergi awal, awak yang kena hantar anak. Jadi disebabkan marah-marah pagi-pagi bergaduh, kita ni orang pertama sampai kaunter. Nasib kita lah. Sampai-sampai, saya nak ni. Tak boleh baca ke tu? Tak nampak tu? Jangan macam tu sebab kita tak tahu orang datang kadang-kadang beratur daripada pagi, macam-macam perkara. Boleh guys kepada kakak semua, abang-abang pun samalah. Okay? Jadi tips dia, kawan-kawan, elakkan pagi sangat. Bagi diorang, badan diorang dah start ready dulu, baru kita pergi. Banyak keadaan guys. Siapa pernah ada pengalaman? Ada kan? Ada, kadang kita tak tahu. Kita tak ada buat salah pun. Kalau orang tu jenis penyabar, okey lah. Kalau dia bertemu buku dengan ruas, kena yang orang pantang kena tengking, siap dia nanti. Sama macam bidang F&B, dah pilih servis floor, kena hadap. Betul. Setuju. Sama macam yang kerja retail apa semua kan. So kita faham lah, dah itu kerjaya kita. Memang kita making money ketika orang cuti. Cuma ada bila orang tu tak faham, dia lebih kepada nak cuti Sabtu Ahad. Itu yang pening. Ramai owner-owner business, orang-orang meniaga pening. Sebab dia nak kerja F&B. Memang betul F&B ni dia making money hari Sabtu Ahad. Sama macam orang jual butik-butik baju apa semua. Sabtu Ahad tu ketika orang cuti, waktu itulah kita kerja nak make money. Tapi dia pula nak cuti macam orang lain. Itu yang pening. Pendapat saya kerja sebenarnya kena, saya tengah buat, dulu saya kena scam buat lesen motor, akak kaunter buat lesen kereta. Oh serius ke? Betul ke? Ada boleh je tu?
Saya pernah perang mulut dengan pengarah immigration Subang sebab belagak. Macam-macam pengalaman. Tak apa, boleh tulis guys. Luahkan apa yang korang rasa. Okey, boleh tulis. Jadikan live saya ni tempat untuk meluah rasa korang yang mungkin pernah ada pengalaman. Boleh. Kenapa subtitle? Oh, ada keluar subtitle live ni? Saya tak pasti pula. Ada Saya tengah buat paper baba untuk tapau kedai di sekitar KL. Doakan saya. Amin. Oh, buat paper Buka kedai gunting rambut? Buka kedai gunting rambut ni patut kena buka kedai lah. Oh, buat paper ni maksudnya apa? Tak, sorry, mungkin awak orang education apa, saya tak tahu. Macam saya, bila saya nak buka kedai, saya sibuk buka lah, tak ada pula buat paper. Tak tahulah, mungkin kaedahnya lain. Macam nak submit ke apa. Kalau macam saya nak buat bisnes, saya sibukkan buat bisnes tu. Paperwork. Untuk apa paperwork? Jangan carut bang. Kenapa tu? Untuk submit loan. Oh. Buat paperwork submit loan. Okay, all the best. Selamat manja jaya. Kenapa susah nak dapat circle yang sama mindset? Afan. Tak susah pun, terus cari je. Masuk secret group lah. Semua orang jinak situ. Jom masuk secret group. Okay, pada kawan-kawan lelaki yang mungkin tak tahu, saya ada tubuhkan satu gerakan bawah tanah. Nama dia Secret Group Wild Stallion. So dalam grup ni, bukan saya paling pandai. Dalam grup ni ada macam-macam orang. Ada macam-macam kerjaya, tapi semua lelaki. Ada macam-macam kisah hidup. Macam saya cerita lah, semalam kita ada perjumpaan. Ada seorang sahabat kita cerita pengalaman dia. Pernah buat pinjaman alung seramai 10 orang alung. Dia sampai level kena simbah dekat jiran-jiran dia semua. Jadi stressful. So dia share macam mana dia atasi benda tu. Dan dia bagi nasihat macam mana kita nak elakkan supaya tak terlibat dengan benda-benda macam ni. Macam itulah. Sebab bagi saya, lelaki memang kena tahu pengurusan hutang. So, siapa setuju kawan-kawan? Sebab ini adalah ilmu yang wajib lelaki kena tahu. Sebab lelaki memang sepanjang hidup dia ni, memang dia akan banyak melibatkan perkara-perkara bersifat ekonomi. Okay, saya bagi contoh. Kalau ikut rules baru lah sejak PKP kan. Sebelum PKP lain, lepas PKP, mana-mana individu yang berhutang melalui perbankan yang genuine lah kat Malaysia ni, bukan alung lah. Okay, yang ada loan bank, yang mana hutang bawah daripada 100,000, maka dia tidak boleh diisytiharkan mulfis. So ni kita kena tahu. Sebab bukan apa, kalau orang tu dia tak tahu, contoh dia beli penapis air, okay, bulan-bulan bayar. Entah macam mana, lepas 3 bulan dah tak boleh nak bayar. Bila dia dah tak bayar, jadi company penapis air ni dia akan hire debt collector untuk minta balik hutang. Betul tak? Tapi debt collector disebabkan dia tak boleh buat benda lain, tak boleh nak mulfiskan orang tu, tak boleh buat apa. Jadi benda yang dia boleh buat adalah dia kena takutkan orang tu untuk dapat duit. Jadi dia akan cakap lah, okay, kami akan sita sopa mak awak. Jadi mengelupur lah budak tu. Kiri ke kanan, tak tidur malam. Lepas tu gelapkan bilik. Ni naik bangunan atas sekali, dah start juluh-juluh kaki. Padahal kes penapis air je pun. Faham tak? Nampak macam kelakar. Tetapi kalau dia tak tahu mengurus risiko, jadi dia akan stres yang tidak sepatutnya. Sebab tu bagi saya, lelaki kena tahu banyak benda pengurusan hidup. Jadi tu yang saya buat secret group ni. So secret group ni saya share pasal 4 benda. Saya percaya lelaki khususnya di zaman moden, dia kena fit 4 perkara. Sebab kita tak ambil sikit-sikit. Ada orang dia ambil sikit, rugi bagi saya. So kita kena
fit 4 perkara. Pertama, kita kena fit kita punya spiritual. Untuk orang yang beragama Islam, pertama, kita kena fit kita punya agama. Kita sebagai lelaki mesti handal dalam hal ehwal agama kita. Sebab kita akan menjadi pemimpin kepada isteri dan anak-anak kita. Bukan kita maksudnya handal sampai level mufti, tak. At least kita tahu agama yang kita anuti ni kita faham. Kedua, sebagai lelaki kita kena fit kita punya fizikal. Sebab sebagai lelaki sepanjang hidup ni kita punya tanggungjawab pertama adalah sebagai protector, sebagai pelindung keluarga. Kedua, sebagai provider, penyedia kepada keluarga. Untuk memastikan tanggungjawab kita ini tercapai, maka seseorang lelaki itu memerlukan fizikal yang fit. Betul tak? Siapa setuju kawan-kawan? Bukan saya cakap berketak-ketak, sapu minyak gamat, bukan. Fit maksudnya dia competent, maksudnya dia jalan dia tak mengah. Lepas tu dia punya, bila dia jalan tak sakit kaki, fit sahaja, dia sihat. Okay, dia punya fizikal dia competent, itu je. Bukan saya cakap berketak-ketak, perut macam roti kaya, bukan. Kalau macam tu silakan, siapa nak silakan. Tapi maksud saya untuk dia make sure tak adalah dia punya badan dia out of shape, kan, lepas tu dia tak balance badan dia. Okay, sebab bila fizikal seseorang lelaki tu dia tidak fit, secara automatik mental dia akan tak fit. So dia punya ability untuk mengurus tekanan tahap tinggi tu dia tak capai tahap maksimum. Sebab tu kadang-kadang mudah kecil hati, mudah merajuk, mudah terasa. Yang tu kita tak nak. Sebab bila kita fokus aktiviti fizikal, dia sebenarnya secara tak langsung dia melatih kita punya mental untuk jadi strong. Sebab exercise ni, siapa yang biasa exercise, dia adalah kerja-kerja yang menyakitkan. Betul, contoh katakanlah kau jalan ke kau lari, katakanlah kau buat kardio. Engkau sedang memberikan stres kepada jantung dan paru-paru kau. Okay, this stressful. Lepas katakanlah kau buat body weight training, push up ke, lompat bintang ke, ataupun pergi gym. Dia adalah aktiviti yang sakit. Okay, kau bagi stres kat kau punya otak. So bila kau biasa buat benda ni, lama-lama otak engkau akan terbiasa dengan kesakitan dan dengan tekanan. So bila kau bertemu dengan perkara dalam hidup ni, kau adalah seorang lelaki yang ready. Itu tujuannya. Kita nak jadi lelaki yang bersedia. Okay, seterusnya, fit physical, mental. Dan lelaki itu dia kena fit dia punya finansial. Okay, finansial dia mesti kena fit. Sebab dia akan menjadi lelaki yang akan provide keluarga dia, anak-anak dia, mak bapak dia, adik-beradik dia. So kalau dia tak fit dia punya finansial, maka kehidupan dia akan penuh dengan kesialan. Kawan-kawan semua. Okay, nak tak nak, suka atau tak. Gambar semalam. Baik tuan, InsyaAllah akan diisbahkan. Belum sempat cuci kodak lagi. Boleh kawan-kawan, ini saya bukan macam mengatur orang apa semua. Korang jangan macam kecil hati ke betak. Ini adalah mendorong. Kita dah ramai sangat influencer yang ajar orang makan, buat menu-menu berbuka guna susu pekat. Betul tak? Dah ramai sangat ajar menu-menu yang bullshit. Betul? Ajak influencer yang tak habis-habis ajak orang mencekik. Faham? Dah ramai sangat. Jadi kena ada orang macam saya yang mendorong orang lain untuk jaga kesihatan, healthy lifestyle, exercise, kurangkan mencekik. Itu je. Kena balance lah. Okay? Saya dorong. Kepada sesiapa yang dah lama tak exercise, start dengan jalan dulu. Okay, jalan munda mandi dulu. Bang, komen pasal Datuk Red. Terima kasih adik. Kepada adik-adik yang baru masuk live saya sebenarnya tidak ada ambil servis mengulas manusia lain secara individu. Kalau sesiapa biasa tengok live saya, video saya tak ada ambil servis tu. Jadi kalau adik nak ulasan tentang orang lain, mungkin adik boleh pergi live orang lain.
Saya memang tak ada ambil set yang itu. Okay, siapa tengok video saya tak pernah cakap pasal orang tu secara individu. Saya cakap selalunya benda bersifat sejagat dan majmuk. Kalau orang tu terasa, tu lain cerita. Tapi bukan pasal, okay, dia ni orang ni, bla 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 bla. Tengok dia ni, jangan follow dia, jangan dia tak elok. Saya tak ada buat yang tu. Okay, tapi kalau orang lain buat, silakan. Bang, saya kurang keyakinan diri lah. Okay, memang dek pertama, sesiapa yang ada masalah low self-esteem kan, nombor satu, kau kena kurangkan consume media sosial. Ada orang, dia memang tak boleh handle media sosial ni sebenarnya. Dia akan jadi stres, ada orang akan jadi anxiety, dia akan tengok dunia ni terlalu laju. So, kau kena tahu, bila kau tengok siapa yang kau rasa macam hilang keyakinan kat diri kau kurangkan tengok orang tu. Tu yang pertama. Kedua, untuk menaikkan keyakinan diri ni, kita kena start daripada dalaman. Satu-satunya advice yang saya boleh bagi kepada adik yang tanya tadi, Daniel daripada Batang Berjuntai, kalau Daniel tak pernah, selama hidup ni tak pernah bersungguh-sungguh exercise untuk dapatkan good shape, saya mencadangkan Daniel daripada Batang Berjuntai untuk start buat aktiviti fizikal sampai awak punya fizikal jadi fit, awak punya fizikal jadi strong, ada shape. Percaya cakap saya, secara automatik bila fizikal awak dalam keadaan yang fit, automatik awak akan yakin dengan diri awak. Okay, cuba benda tu. Macam nak join group secret ni, nanti boleh ke sesiapa wakil yang ada link boleh tolong bagi tak dekat komen ni? Dia ada link dia tu. Link tahu? Ada orang link, tak tahu dia kata, bang, saya nak bayar dia pakai mesin deposit atau bergerak Alkom. Dia tak boleh, dia memang kena pakai sistem yang saya dah tetapkan tu. Okay? PA tak ada ke hari ni? PA siapa? Moderator Ahad. Cuti kot Sabtu Ahad nak cuti. Sebab diorang, saya rasa baru diorang malam tadi lepas majlis tu apa semua, diorang sambung lagi tu sampai sahur. Ada yang tak tidur lagi, mungkin ni baru start tidur kot. Ni ada link yang Lokman hantar ni. Kawan-kawan kat Facebook tu ada link kan, Lokman hantar tu. Okay, sebelum saya terlupa guys, kawan-kawan semua, izinkan saya meniaga boleh Saya ni orang meniaga. Saya nak bagi tahu je, mungkin korang tak perlukan sekarang lah. Tapi saya yakin semua orang pakai benda ni. Okay, untuk makluman, saya adalah usahawan spender. Okay, jadi bila-bila mana-mana korang pergi di muka bumi ni, saya nak satu je, korang ingat bahawa korang ada kawan usahawan spender. Itu je, boleh guys Pasal dalam kepala otak korang. Bila-bila masa korang berjalan di muka bumi ni, saya nak korang ingat satu je, boleh Itu je. Kalau sekarang korang tak perlukan semua, tak apa. So bila-bila masa nanti, katakanlah untuk wanita, katakanlah korang ada suami, tak tahu nak bagi hadiah apa semua, korang ingat korang ada kawan yang jual spender, yang mana spender ni sesuai hadiahkan untuk suami. Okay, itu je. Faham? Okay, kedua, saya ada buatlah produk-produk education. Education ni in the sense of antaranya cara macam mana nak make money guna content, macam nak make money guna media sosial based on pengalaman saya lah. So macam saya dekat sekarang ni, saya live kat 2 kan, macam kat Facebook ni saya ada 450,000 follower. Dekat TikTok ni ada 800,000 follower. Dekat YouTube 60,000, kat IG 100,000 lebih. So saya buat konten ni almost 11 tahun. Ketika korang setengah sibuk jawab SPM, saya dah start buat konten dekat Facebook ni dulu. Dulu saya buat kat Facebook, saya tulis apa semua. So berdasarkan pengalaman saya buat konten ni, alhamdulillah banyak benda baik berlaku dalam hidup saya. Saya dapat banyak peluang,
Saya boleh make money guna platform online ni. Saya boleh reach macam-macam orang. Jadi, dan berdasarkan pengalaman ni, saya ada tulis lah e-book. E-book saya ni harga dia semua bawah 100. Apa-apa benda yang melibatkan education yang saya buat ni, semua harga dia bawah 100. So, korang boleh check it out lah. Kalau dekat TikTok ni, tekan link kat profile. Kalau dekat sini, nanti boleh check kemudian. Babi. Sudah. Is, kenapa ni Is? Ni kenapa sampai babi 2 kali? Is, kenapa ni? Tolong tengokkan ni. Ya Is. Ni handphone awak ke handphone ayah? Sabar. Astaghfirullahaladzim. Tolong ni kan adik ni. Kenapa itu Is? Astaghfirullahaladzim. Saya kadang-kadang terfikir blog. Saya tak boleh blog sebab tak pernah blog. Tak apalah sebab nanti mungkin lain kali dia datang lagi, dia boleh belajar. Okay, dah. Babi pun mula letak kan. Kalau dekat biasalah kat sekarang ni kan orang dia suka hati je tulis apa-apa kan. Bukan mudah tau buat live ni. Nasib baik saya ni dah kalis maki. Kalau pergi interview, kalau dia kriteria dia tahan maki, insyaAllah saya boleh dapat. Macam-macam guys, bukan senang buat live tau. Saya buat live orang marah-marah. Padahal ni live saya kena marah. Bukan senang tau. Sampaikan dia, bayangkan anak-anak dia orang pergi sekolah, jawab exam, dia jawab sebab boleh dik. Saya salah. Bayangkan, ingat senang jadi saya. Okay, tergapung dibuatnya. Tak pernah mak bapak dia kata ini semua salah saya. Kerana saya bagi anak saya makan Twisties. Saya bagi anak saya makan benda yang cucuk-cucuk kat lidi. Saya bagi anak saya minum susu formula. Isteri saya ketika mengandungkan anak saya, dia banyak teringin makan ramen. Tak pernah pun. Dia reflect diri dia tak ada. Dia cari siapa salah. Tak saya, kerajaan. Dua ni je. Aduh. Tak saya, kerajaan. Ataupun corona bana. 3 je. Dan kadang-kadang cuaca pun boleh kena. Boleh masuk kitchen department kalau hotel dulu. Pengalaman tahun 90-an. Kitchen pun memang kena tahan maki betul tak? Sebab tu bila kita makan tu rasa sedap je. Rupanya kat belakang tu macam-macam maki dah masuk dah. Waalaikumsalam kepada yang baru masuk. Mari. Kan kawan semua, korang hari ni cuti ke kerja? Dah beli baju raya ke semua? Persiapan raya pun dah start ke? So macam mana ada beli-beli macam bekal-bekal kuih raya ke apa ada? Johor kerja, selamat bertugas. Ada hari ni dah pergi jalan-jalan ke? Cuti. Amer, nak group link tu tak jumpa Amer. Amer lah nanti. Okay, siapa kat Facebook yang nak masuk secret group yang nak link, korang type saya nak link boleh. Nanti lepas live ni saya hantar kat salah satu kat komen korang. Okay? Type je dulu saya nak link, nak masuk secret group. Bang, apa cara untuk jadi panji hitam pula? Baru nak buat kuih raya. Tahun ni kala apa? Saya macam ni, saya adalah orang yang siapa sama macam saya? Macam saya, macam baju-baju ni semua saya tak berapa fikir sangat sebab ada banyak lain nak fikir. So bila pagi raya tu nanti isteri saya dah set dah. Baju apa, jenama apa, warna apa, kalau ada. Kalau tak ada, dia kata pakai yang tahun lepas. Itu, siapa sama macam saya ada ke? Bukan kita ni, macam kadang macam benda-benda macam ni saya tak, macam malas nak fikir. Ada banyak benda nak fikir. Sama ramai sebenarnya macam tu Sebab kita,
mungkin ada sama macam saya kot, lelaki yang dia tak malas nak fikir benda-benda ni sebab dia fokus sebab yang penting kita nak kena bagi duit tu, betul tak? Duit ni raya mana nak balik kampung, duit raya, duit nak bagi mak ayah, kita tak sempat tu nak fikir baju apa nak fikir, nak pilih. Mungkin sebab tu lah kot. Tapi ada orang dia memang lelaki yang dia minat, dia pergi cari. Macam sekarang ni ada dekat Meetech saya tengok ada kat video orang sampai tidur sana cari baju. Ada orang dia minat, okey juga, tak ada masalah. Cuma yang single tu, sorry kepada yang single, biasalah nyilu-nyilu sikit. Okay? Tapi tak apa, saya doakan korang bertemu jodoh Pada yang single, ada yang buka puasa makan roti john, potong separuh, sahur nanti makan lagi separuh. Biasa tu, saya bujang dulu pun macam tu. Cuma kepada sesiapa yang mungkin yelah dia single ke ataupun sekarang ni ada masalah kewangan, so jangan segan, malu, boleh pergi buka kat masjid, kat surau, banyak orang bagi makan sebenarnya. Itu yang best. Itulah barakah Ramadan. Rezeki ni dia banyak, alhamdulillah. Saya suka baju Nyak Sampai Lunyai. Ada satu tak lagi Hidayat? Dah habis Hidayat, sorry nanti kalau ada saya bagi tahu balik. Review spec please. Betul ke nak review spec? Nanti dia kena beli yang benda pusing-pusing tu. Saya tengok hari tu ada orang buat live, pusing benda tu. Sonok kat main tu. Nanti nak beli kat Shopee lah. Kan orang tengok kan buat live tu, pusing, semua tengok, wah apa tu ni. Secret group tu untuk apa? Ni untuk bina networking, kenal orang baru. Lepas tu dalam grup tu saya letak konten pasal benda-benda tadilah, pasal lelaki. Lepas tu perjumpaan tu dia bukannya macam bai'ah, macam potong lidah ke apa, tak ada. Bukan guys. Ada orang ingat ni macam primaslan, bukan. Okay? Bukan macam primaslan apa tu, bukan. Ini bukan. Okay? Dia tak ada macam berjanji ke apa, taat setia, tak ada. Dia macam mana nak cakap Saya letak grup ni dekat Facebook page. Okay, saya letak kat Facebook page. So, apa-apa saya nak share dan tak ada kat luar ni, saya letak kat situ. Lepas tu, sebulan sekali saya buat perjumpaan. Mata ke mata. Perjumpaan selalu kat Lembah Kelang. So, kalau adalah orang datang daripada Perlis, sebulan sekali datang, dia nak jumpa orang baru. Okey lah, dia jadi platform untuk dia keluar daripada tempat dia. Ada yang datang naik motor pun ada, naik bas pun ada. So, saya nak create satu circle lelaki. Lelaki yang macam-macam kerjaya. Ada yang bekerja, ada usahawan, student pun ada yang dah kahwin, ada duda, ada yang langsung tak ada orang nak dia pun ada, macam-macam. Jadi kita seronok lah, kita jumpa macam-macam. Tu saya cakap korang, semalam saya kenal dengan orang tu, kerja dia bawa kapal dekat Bandar Penawar. Merata bawa naik kapal 3 bulan. Tu saya dengar lah kerjaya dia macam mana. Jadi seronok kita tahu banyak benda dalam hidup ni. Lepas tu semalam ada seorang videografer Perdana Menteri. Siapa nama dia? Siapa yang datang malam? Ada seorang tu, rambut dia sampai sini. Dia adalah videografer Perdana Menteri yang sekarang. So buatlah dia, awak punya kerja macam mana? Saya lah shot yang kat dagu tu, selalu kalau video daripada dagu, saya punya kerja. Sonok lah kita dengar. Macam mana jadual awak punya jadual macam mana? So kita tahu banyak benda. Saya down hari ni. Physical goal, digital goal, physical goal. Secret group tu dengan orang-orang yang dah berkejaya ke? Tak. Yang cuti pun ramai. Ada yang kerja, ada yang cuti. Ada macam-macam. Ada yang ketagih minum air daun semalu. Ada yang pernah terpinjam hutang alung. Dia macam-macam. Tapi orang yang nak jadi positif.
Faham? Dia tak ada kasta, bukan orang kaya ke apa, tak ada. Tapi dia ada bayaran lah sekali, membership sekali bayar RM99, 7 sen sekali bayar sehingga tiupan sangkakala. Lepas tu setiap seminggu dalam beberapa kali kadang saya buat live dalam tu. Tapi live yang tak sama macam ni lah. Dia spesifik cerita. Lepas tu macam hari tu perjumpaan, saya bawa kawan saya yang ada pengalaman jadi affiliate dekat TikTok, yang berjaya buat sale ratus-ratus ribu. Dia share pengalaman dia. Kalau kat luar, untuk akses benda-benda ni kena bayar beribu. Betul tak? Siapa pernah pergi? Kan, untuk kau dapat akses orang-orang macam ni, kau kena bayar beribu-ribu. So saya ambil inisiatif ni, saya ada ramai networking. So menggunakan networking saya boleh heret diorang-diorang ni untuk datang share kat geng-geng secret group. Itu saya punya kelebihan. Macam itu, saya bawa Dr. Kau tengok kan, Dr. Roland nama dia. Dia doktor perubatan. Tapi dia buka klinik tentang kesihatan lelaki, testosteron, lelaki-lelaki yang air mani dia cair, lelaki yang dia punya kepala takut dah tak boleh naik, macam-macam. Jadi kita belajar. Untuk jumpa doktor, kau tahu tak, kalau jumpa dia dapat minta consultation dia, berapa ratus dia nyak sekali jumpa? 800, 900. Kau tahu tak? Saya bawa dia menggunakan networking saya, doktor. Saya ada kawan-kawan geng secret group ni. Nanti pada tarikh sekian boleh tak doktor datang, sharing sikit pasal penjagaan diri lelaki, kat mana kita nak jaga apa semua. Okey apa? Sebab pasal lelaki tak banyak, guys. Kau tengok buka TV. Kalau buka TV, rancangan apa ada? Wanita hari esok. Wanita, semua wanita. Wanita tidak dihargai. Wanita dicurangi. Wanita tidak disayangi. Wanita terpinggir. Wanita utamakan di dalam bas intrakota. Semua wanita. Lelaki tak ada. Habis lelaki tak bayar. Itu yang ramai lelaki terkapung. Sian. Lagi zaman moden ni. Jangan main-main sebab kalau dia orang tak boleh handle, sebab stressful. Siapa lelaki, saya yakin dia semua setuju. Menjadi seorang lelaki, life kita ni stressful. Betul tak kawan-kawan? Stressful sebab penuh dengan tekanan, sebab kita pegang tanggungjawab. Sebab apa-apa berlaku kepada keluarga, orang akan tuding jari kat siapa? Kat siapa? Laki dia ke bini dia? Laki dia. Macam kau ni laki, apa kau buat? Itu yang kita nak. Bukan itu saya cakap, bukan saya paling pandai. Dalam tu ada orang yang dah berusia pun ada. Budak muda pun ramai. Jadi kita boleh belajar-belajar kat mana, macam mana, kalau macam ni macam mana. Tuan Aziz tu kepala dia busuk tak? Pula. Ini apa pula ni? Farid, apa perkara tu Farid? Kepala busuk tu macam mana? Saya tak tahu. Saya nak keluarkan produk buku. Bang dah tak sambung podcast kat Spotify ke? Tak dah. Saya dah letak dekat, ada kat atas, ada link kat atas. Ada link kat profile. Setakat ni saya tak henyak sampai lunyai. Saya dengar sampai lunyai je. Tak henyak sampai lunyai. Tapi okeylah, pilihan masing-masing. Waalaikumsalam. Hadir menonton, mendengar. Terima kasih Darul bin Ihsan. Semoga bermanfaat. Tak ada teringin nak jadi rapper ke? Tak ada, dik. Sebab sebenarnya tak ramai yang tahu rapper sebenarnya keras hidup dia, terutamanya kat Malaysia ni. Dia memang style. Apa ni, topi ke tepi kan. Malaysia, yo, tapi ni tak ada. Mungkin ramai tak tahu kan. Industri music kat Malaysia ni macam mana. Ramai orang keras tau. Yo, ni tak ada. Tak ada. Ada kerja kosong tak? Tunggu orang bagi produk review, ada tak orang nak review produk? Keras. Kawan-kawan semua. Reality. Okay. Cuma style tu style lah. Tapi kalau style, duit tak ada pun berat juga.
Tuan Syed Imran, cikgu malam tadi tu jam berapa lah dia sampai Besut okey. Siapa Siapa geng secret group yang semalam daripada Besut? Kuat betul semangat. Putrajaya Besut berapa jam 4 jam ada, 3 jam. Dah sampai belum? Dia tu pensyarah. Tapi kecil orang dia. Kita orang semua tenganga semalam. Saya tanya dia pakai jubah songkok. Kecil je. Tinggi dia lebih kurang zirapah kat klinik tu. Kan kita pergi klinik, kan ada zirapah kat belakang bilik doktor tu. Tinggi dia lebih kurang itu. Dia tengah duduk, songkok, pakai jubah. Cakap, adik nama siapa? Daripada mana? Dia kata, saya daripada mana? Terengganu. Besut. Kejaya apa? Dia kata lecturer. Saya, semua orang tengok. Betul, dia lecturer. Dia lecturer ni. College Mara apa. Kecil je. Level zirapah kat klinik tu. Ada tak dia? Mana dia? Dah sampai tak? Siapa ke nama dia semalam? Haikal ke apa nama? Semoga selamat sampai ke... Dia kata pagi ni dia kena gerak malam tadi juga sebab pagi ni ada kelas. Dia kena tengah mengajar kot tuan. Tuan Syed Imran. Tengah mengajar ni. PowerPoint. Dan para pelajar, bukakan buku SPBT muka surat 34. Abang punya style ni dah bersedia untuk menyertai panji-panji hitam pula. Panji hitam tu macam mana pula, dik? Dia tengah kelas Ada tak silap dia pernah viral juga. Mana pula viral yang mana pula? Betul. Ahad Terengganu operasi. Bang, apa pendapat kripto Bitcoin bullshit? Okey. Saya tak tahu, dik. Saya sebenarnya adalah orang yang saya tak malu pun nak bagi tahu. Saya Bitcoin, NFC, PTPTN, saya memang tak tahu sebab saya tak pernah ada pengalaman. Ada orang tanya forex, trade, Bitcoin, NFT, PTPTN, SPA 8i, SPP, Mosti pun ada orang tanya. Saya memang yang mana saya tak ada pengalaman, saya tak tahu. Jadi mungkin adik boleh tanya. Sebab mungkin dia kadang ada adik cakap, abang trader. Mungkin sebab PC dalam lampu kan. Trader dia selalu dalam lampu RGB, duduk dalam bilik gelap, tengok graf, berdiri atas kereta. Tadi abang ni trader. Bukan. Saya pembuat live. Kenapa PTPTN? Sebab tak masuk lagi ke? Dah isi padu ke bang? Saya lebih kepada GSIM dan JIRIM. Kalau awak tengok saya pun dah nampak dah. Kat saya tak boleh kira pasal pakai isi padu. Dia kena pakai GSIM dengan JIRIM. Saya lah. Kalau orang lain mungkin dia pakai yang tu. Korang macam mana? Dah isi padu? Bang dah... Hadir melihat abang yang ke-4K. Terima kasih, dek. Kenapa tak boleh keluar live? Sebab apa? Rosak ke? Pakai zat. Nak tanya. Yang cuti, siapa yang cuti, korang tak tidur Macam lepas subuh, tak tidur? Korang buat apa Kalau selalunya. Tak tidur Tengah buka Hermes. Aduh. Sayu pula teringat Hermes. Hermes ada lagi Hermes tu yang kita nak isi untuk SKT apa, PTPTN apa semua kan. Tu dapat APC apa. Dah surkus. Sekarang ni surkus 7 hari ke? Sorry nak tanya. Okay, terima kasih kawan-kawan yang share. Tengah fikir cari duit. Layan live, terima kasih. Tak tidur sebab boleh. Yang kerja kerajaan ada. Sekarang ni kalau kerja kerajaan, surkus memang 7 hari wajib ada lagi ke? Sebab saya dah lama berhenti kan, saya tak tahu yang barunya. Masih lagi 7 hari wajib surkus.
Itu yang korang entah bukan-bukan, entah apa-apa surkus korang pergi. Yang bukan-bukan pergi. Cara membuat slide. 7 hari wajib sekarang. Masih sama. 23 tahun servis belum dapat APC. Uish. Serius lah. Belum. Kerja jabatan yang sama. Oh, 3 hari. 3 hari dah, bukan 7 hari Sejujurnya tidur sehari berapa jam? Sudah. Apis datang guys. Apis. Pendapat tentang tiada pencen. Pis, kejap Pis. Tolong guys. Pis, sorry Pis. Hari Ahad kita memang tak ambil Pis pasal kerajaan apa semua. Apis tunggu esok boleh? Pis. Sorry Pis Jap. Apis ni dia minat pasal kerjaan dia. Hari-hari dia tanya saya. Saya dah naik bersoya bibir. Pis. Minta maaf Pis Yang saya rasa yang Apis tanya ni saya dah jawab hari tu. Pada 23 hari bulan, pada pukul 3.45 petang saya dah pernah jawab. Tapi Apis tanya lagi. Tapi saya boleh jawab lagi sekali. Tapi hari Isnin Pis. Kalau nak hari Isnin. Hari Ahad kita tak ambil soalan yang macam ni, okay? Boleh Pis Tak serius Pis, hari Isnin. Sebab Apis, contohlah Apis tanya, apa pendapat tentang kerajaan dah tak ada pencen apa semua. Apis pun belum kerja kerajaan lagi dan Apis jangan pening benda-benda yang tak payah fikir pun sebenarnya. Itulah sebenarnya kan, tak payah pening. Memang tak ada pencen tapi gaji ada. Lainlah dia kata, okey, semua penjawat awam bermula Februari 2024 tak ada gaji. Macam tu barulah ramai-ramai macam lari buka baju ke apa. Ini tak ada pencen tapi ada gaji. Lepas tu ada KWSP. Waalaikumsalam. Komen pasal bola sepak. Okey ke orang muda kerja tak cuti? Okey dek. Bila awak rasa macam dah jam sangat, cuti. Kalau rasa nak kerja je. Dan muda-muda ni memang elok dia. Awak nyak lah buat macam-macam sebab masih muda. Kalau awak tanya ayah awak pun ayah awak setuju. Dia akan cakap, kau muda-muda ni, kau kerja je rajin-rajin. Tengah muda. Esok dah usang, dah tak apa larat. Itu dah jadi hamba abdi tak ada gaji. Waalaikumsalam. Lepas tu ni kawan-kawan, klaim-klaim pelesu tak boleh buat Itu hari ada orang tu tanya, Assalamualaikum bang, isteri saya tidak mendengar kata. Saya nak makan Coco Crunch. Lepas tu dia bagi saya kuih lopis bazar Ramadan semalam. Dah ada banyak benda bang, dia tak dengar cakap saya. So ada banyaklah benda boleh buat, cuma saya bagi tahu dia yang pertama. Kau tengok balik sumber income kau tu semua. Kertas A4 office kau ada buat balik tak? Bagi anak kau lukis. Lepas tu kau pergi kerja, klaim-klaim pelesu ada buat tak? So tengok benda-benda macam tu. Ada buat balik ink printer office tak? Pen kilometriko office punya ada buat balik rumah. Faham? Tak kisahlah kerjaya apa pun. Tengok sumber income kita tu. Bukan apa. Kadang-kadang apa kita bagi anak bini kita makan tu kadang-kadang yang kita tak tahu dia jadi darah dan daging. Okay? Faham tak? Keberkatan tu. Kena check benda-benda macam tu. Faham kawan-kawan semua Kau klaim bukan main. Kali berapa ni, berapa macam-macam kau buat. Pergi hotel tu cakap hotel. Berapa satu malam 80. You tulis 180 boleh? Jangan macam tu. Okay, sebab tak boleh tu kira dah salah guna. Ada pula dia duduk hotel yang tak ada tingkap. Tidur atas toto RM80 outstation. Sebab dia modal tak ada. Sebab claim ni kita pakai duit kita dulu. Modal tak ada. Spek banyak macam tu tuan. Spek apa tu tuan? Spek apa? Tipu claim. Oh cium mata.
Ni kita ada sahabat kita. Dia buka kedai kacamata. Kita bagi tepukan guys untuk Hakimi ni. Dia ada kedai kacamata 4. Kimisha kalau korang jumpa lah mana-mana nak buat kacamata ke. Ada kat Sungai Loboh, kat KL dengan Batang Kali. Tuan, apa ni Hakimi? Ada orang tipu claim kacamata. Habis tuan pun setujulah buat. Contoh, harga 300.5, dia suruh tulis receipt 500. Habis awak pun buat lah. Tak boleh. Yang buat pun tak boleh, yang minta pun tak boleh. Faham tak? Dengan kata tu kan nama Kimisha Shu tuan. Belum lagi tuan. Dia belum, jangan. Pening nanti. Memang tak bagilah. Jangan bagi tuan Kenapa tak nak cakap pasal bola Selangor? Sedih tengok ni. Stadium sendiri pun tak ada. Aizat. Terima kasih Aizat. Saya tahu Aizat ni, dia betul guys. Orang macam Aizat ni, dia minat bola. Orang yang minat bola ni, dia boleh sampai tahap sedih. Dia punya tahap boleh sampai mengalirkan air mata. Aizat, macam saya sekarang ni, saya memang dah tak tengok bola. Dan saya memang dah teruskan hidup. Saya dah move on. Saya memang dah tak ambil pot bola. Okay. Tapi Aizat, jangan sedih sangat. Okay. Jangan terlalu sedih sampai tak nak pergi kerja. Okay. Jangan sampai tak nak pergi kerja. Sebab apa sedih. Selangor sampai sekarang tak ada stadium. Jangan sampai yang tu. Itu berat sangat tu. Kita bolehlah minat tapi berpada-pada lah. Jangan sampai hidup kita tu jadi ada impak kat hidup. Okay. Sebenarnya kalau tanya saya, sukan bola sepak ni dia adalah tempat untuk membelanjakan duit, untuk spend the money. Okay, sebab tu tak ramai orang boleh survive buat tim bola. Ni based on pengalaman saya. Dulu kalau saya main Selangor, dia kaedah dia macam ni, dia punya deal macam ni. Sesiapa jadi menteri besar, sekarang pun ya kot saya tak pasti. Siapa jadi menteri besar, dia automatik jadi manager tim Selangor. Okay, jadi menteri besar pula, ramai orang mengending dia, betul tak? Macam-macam lah orang nak projek lah apa benda. Denyak ni orang nak projek ni, kau nak projek Kau bayar player ni, kau bayar ni, kau bayar ni. Jadi orang-orang yang bayar tu, dia bayar bukan sebab dia minat bola. Dia bayar sebab dia nak dapat, dia ada benefit. So lepas dia dapat benefit dia dah tak nak terlibat dah. Kau faham? Sebab tu susah nak grow. Kan itu contoh macam kalau kita tengok kenapa JDT boleh sukses. So dia ada fund yang proper, ada sponsor. So dia memang spend the money. Sebab ada orang yang buat tim bola kan, yang ambil alih tim bola. Terapung guys. Sebab buat tim bola ni memang tak ada income. Sebab kita bukan macam dekat overseas. Kita bukan macam EPL semua tu. Tu dah level lain. Tapi kat Malaysia ni, dia memang berat sikit tuan. Itulah hakikat dan realiti yang kita kena terima. Okay, sebab tu dulu saya berhenti tu. Waktu tu gaji memang berat. Banyak tim yang tak boleh bayar gaji. Tak mampu. Saya dah kesian tengok. Korang tahu tak, saya dulu ada kenal kawan-kawan player bola. Dah kahwin saya dulu single. Dah kahwin ada anak bini. 6 bulan tak ada gaji guys. Bayangkan 6 bulan tak ada gaji. Dan dia tak tahu buat benda lain selain daripada main bola. Hari-hari datang training pagi petang, gaji tak ada. 6 bulan. Pinjam lah jiran, pinjam Pak Lang, pinjam ni, pinjam tu. Betul, itulah hakikat dan realiti. So dulu bila macam benda-benda macam ni, saya rasa tak boleh jadi ni. Saya kena buat decision yang drastik. Tu saya berhenti main bola. Adalah tim yang lepas saya berhenti main Selangor tu, ada je team offer kelab-kelab kan. Tapi saya pergi kelab tu, tanya kawan-kawan yang memang main kat situ, dia kata aku pun 3 bulan tak dapat gaji. Takut lah saya. So berhenti main bola, kerja Pizza Hut
Tak kisahlah walaupun sejam RM3.50 tapi benda ada. Faham? Bang, macam mana nak ukur spek? Hakimi tolong ajar adik tu ukur spek pun dia dah start tanya saya tu. Macam-macam soalan ni. Dek, sekejap kita ada kawan kita, Hakimi tu, dia orang niaga Shimata. Hakimi tolong didik adik tu. Ataupun nanti mesej abang tu, Hakimi Shah tu. Dia kedai Shimata, dek. Abang tak nak buat tim bola ke? Kalau nanti duit dah terlalu banyak, tak tahu apa nak buat, mungkin buat. Tapi sekarang ni duit banyak benda nak buat, tak buat. Terima kasih Tuan Hakimi, semoga murah rezeki. Thank you for the gift. Aziz, orang Johor ke? Ayat ngending tu lama tak dengar. Bukan. Saya Diamond Bay, Puan. Puan tengok wajah saya pun dah tahu dah. Diamond Bay. Diamond Bay tahu kan? Orang kampung saya dia panggil Diamond Bay. Kamu daripada mana? Yuk. Diamond Bay. Rupanya Teluk Intan. Teluk Intan, lahir Teluk Intan. Ada orang Teluk Intan sini. Bang, macam nak cakap dengan tenang? Sebab saya kalau lapar memang tak tentu arah cakap. Makan, Mahdi. Kalau makan boleh membuat awak tenang, jadi awak kena makan. Tapi makan nantilah masa buka. Jadi kalau sebelum buka tak payah cakap. Diam je. Jadi kalau orang cakap, kenapa awak tak cakap? Sesungguhnya saya sedang berpuasa. Faham? Macam tu je. Bang, boleh... Assalamualaikum. Macam nak masalah gagap Aizat? Gagap teruk ke, dik? Kalau macam sekali perkataan tu berapa kali ulang? Contoh macam berapa kali? Adakah awak gagap yang teruk? Dia ada rawatan dia tau. Dia ada rawatan dia. Dia ada terapi. Awak pernah pergi? Sebab awak tanya saya bukan doktor, dik. Tapi saya bagi tahu awak, dia ada rawatan dia. Apa guys nama dia? Awak jangan pergi yang lambang tapak kaki tu. Itu jangan. Itu tempat tak elok. Lambang tapak kaki. Dia berkelip-kelip. Jangan. Itu tempat tak elok, dek. Tuan Syed Imran, tolong bagi tahu adik-adik semua jangan. Jangan pergi situ, dek. Itu tempat tak elok. Nanti dia ada abang macaj. Abang macaj kaki. Dia ni bukan gagap. Tergapung awak nanti. Okay? Tapak kaki. Begitu nanti. Tapi betul kita kena bagi tahu adik-adik ni semua. Dan dia orang tak tahu guys. Dan dia kawan-kawan ajak. Semalam ada jumpa budak 2 orang. Ada 3 orang kata. Minum, dia kata, saya bang sebenarnya saya ketagih ketum, dia kata. Saya kata dia, awak sebenarnya ketagih ketum ni daripada mana? Dia kata daripada kawan-kawan lah. Tak boleh, kalau tak minum tak boleh. Tak minum ketum tak boleh. Dia start jadi ketagih. Saya kata dia, saya pun tak tahu sebab saya tak ada pengalaman benda-benda ketum ni. Cuba try minum air daun semalu, cari yang ada duri-duri tu. Mana tahu bila lalu halkom tu dia boleh neutralkan balik. Kita pun tak tahu. Paling kuat pun koma je. Contoh kalau koma 6 bulan. Jadi 6 bulan memang tak minum ketum. Mungkin lepas 6 bulan dah sedar balik. Kalau hidup lah. Dah sedar balik. Bila boleh berhenti. Mana tahu. Kita tak tahu. Boleh try. Tapi cari yang tajam lah. Yang memang ada duri. Kat Padang ada tu. Padang-padang yang ada playground tu. Petang bawa anak-anak. Ambil dalam 2-3 helai. 2-3 helai tak cukup.